Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berkat, di malam yang berbahagia ni, sama-sama kita hayati pengajian kita sikit sebanyak di bulan, di suasana yang kita sekarang ni musibah, ditipukan musibah penyakit virus ataupun penyakit COVID-19. Maka dengan suasana begitu sempit, begitu susahnya untuk kita nak sebarkan agama sikit sebanyak kepada sidang penutung, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di rumah ke di mana saja, maka peluang di hari ni tak lain tak bukan kita boleh mari jumpa dalam YouTube kita. Maka alhamdulillah, dengan sebab ada YouTube kita, dengan sebab ada secara langsung di malam ni, kesempatan ni hamba boleh cerita sikit sebanyak kepada ayah-ayah, ibu-ibu, demi kesedaran kita bersama. Bukan ibu ayah saja, bahkan hamba lebih penting lagi untuk sama-sama kita sedar, beringat, mengingati satu sama lain, mengingati di antara satu sama lain. Maka alhamdulillah, supaya sekalalah kita berada di channel kita di malam ini, boleh kita sama-sama dengar sikit sebanyak. Maka alhamdulillah, lebih kurang kita sudah semaya isyadah, kita boleh bersama dengan channel kita, insya-Allah taala bersama-sama nak cerita sikit sebanyak malam ni. Kerana kita hidup dunia ni tak ada lain dah. Tidak ada benda lain melainkan amal-amal yang soleh. Nak tinggal pakat nak tinggal jasa berlaku, pakat nak tinggal amal-amal baik berlaku. Sebelum kita nak pejam mata nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja tak ada kira hidup dunia ni, hati bolehnya nak cari amal-amal yang soleh. Kerana amal yang soleh ni lah yang membawa kita kebahagiaan hidup di akhirat lagi akan datang. Maka alhamdulillah, sikit sebanyak hamba boleh berkongsi, kita mari berkongsi sama-sama dalam ruangan kita siaran langsung di YouTube kita di malam ni. Hamba nak cerita sikit sebanyak yang mana Nabi duk cerita dalam hadis dia. Hadis ni merupakan hadis alamat kiamat. Hadis yang Nabi duk cerita tentang alamat kiamat. Alamat kiamat yang surah. Alamat kiamat yang merupakan hak kecil-kecil, asak-asak. Asak-asak nak berlakunya alamat kiamat hak besar, ataupun nak datangnya kiamat hak besar. Maka Nabi duk cerita dalam hadis dia, di antaranya hadis yang amba baca saat ni yang melalui seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana tengok di hari ni yang Nabi duk cerita dalam hadis ni ialah Nabi duk cerita tentang penyakit. Maka munasabahlah kita duduk di hari ni penyakit. Nah, virus yang duk melanda kita di hari ni seluruh dunia. Bahkan di saat-saat lah ni lebih kau banyak. Kita tengok kau merebak. Tu wallahu a'lam lah macam mana Tuhan nak berakhir kita di hari ni tu, wallahu a'lam. Hanya kita kena selalu sentiasa mengingati dia. Tapi sebenarnya tak lain tak bukan sebagaimana kebanyakan ulama duk ceritanya, kerana kita lalu lalai kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni banyak terlupa ke Tuhan. Kerana apa hamba kata boleh kata banyak terlupa ke Tuhan? Kerana di hari ni kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana penuh di hari ni, tengok kita menyaksi sendiri, kita tahu sendiri di hari ni macam mana dunia di hari ni. Di hari ni dunia kemoncok segala-gala, nak rakyat kata apa lagi. Yang dulu kita nak fikir-fikir, dulu yang kita tak sapa fikiran kita, tak nampak di otak kepala kita, tapi di hari ni Allahu Akbar, yang kita khoyar di masa dulu, hari ni dah sudah pun jadi kenyataan bagi kita. Satu demi satu noyak.
Sebab itulah manusia hari ini hidup penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu Taala. Maka di antaranya Tuhan beri ni supaya kita nak mengingat ke dia. Supaya kita nak ingat ke dia. Bila beri penyakit macam ni, semua ingat ke Tuhan belaka. Riuhlah bila katuk sejid. Riuhlah bila tak boleh buat Jumaat. Riuhlah kita tak boleh buat amal-amal ibadat. Ni apa panggil orang lalu kembali kepada Allah Ta'ala. Ni satu yang baru Tuhan beri ni. Yang mana kita hidup sejak daripada budak sampai ke hari ni ya. Yang kita rasanya pasal sepik sekali tak ada dah. Sebelum pada ni tak ada sakit biasa ya. Sakit yang mana seluruh manusia ni sakit di dunia ni. Biasa. Tapi ni lah sakit yang Allah Ta'ala tipu kepada kita di hari ni. Yang melanda umat di hari ni. Tak kira lah Islam ke, Buza ke. Tak ada kira. Hidup di dunia ni manusia dilandakan satu virus yang kita tahu berlaku. Yang kita tahu berlaku di hari ni. Hari ni cukup kesedaran kita. Cukup kesedaran. Sebagaimana kita duk tahu siapa orang kita ni balas sesama kita. Balas sesama kita nak ayat tu. Kerana apa? Nak jaga daripada penyakit-penyakit ni. Riuh dalam kampung, dalam bandar, dalam mana. Bukan kata kita di 3 wilayah selatan Thai ni ke. Dok. Bukan di mana saja manusia berada di alam dunia ni boleh katakan sibuk belaka dengan virus ni nak ayat kata. Kenapa? Manusia takut kemati. Nyata kita nampak hari ni orang takut kemati ni nyata sekali. Sebab tu hari ni kita bimbang. Bimbang takut telajak saat itu siapa kita ni gelici dengan apa ni, dengan akidah Islam. Sebab tu kita takut sekali hari ni. Walaupun musibah setara mana sekalipun kita kena kejap akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku kita seorang Islam yang mukmin, seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditipukan penyakit, kita kena redha apa yang diqada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan bimbang. Nak buat gini dah kita beringat belaka dah. Nak kena lagi itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita sambil berdoa. Hanya kita tengok di hari ni sepatutnya kita tengoklah, hamba duk tengoklah. Hamba duk reaksi tengok, duk perhati tengok di hari ni. Kita tengok di hari ni satu kekurangan tempat kita ni. Tempat orang lain hamba tak tahu. Tempat kita ni satu kekurangan yang kita tak buat. Hamba duk tengok, duk kecek. Duk becek dengan saing-saing, duk becek dengan adik kakaknya, satu yang kita tak laku lagi tempat kita ni. Iaitu kenapa kita tak hipungkan umat ni kita pakat semaya hajat secara besar-besar. Hari ni hamba tak jumpa lagi. Sejak Covid tahun lalu lagi. Kita ni dah 2 tahun dah. Kenapa kita tak kumpulkan manusia di masjid ketika Covid sedang baru ni? Kita boleh semaya ibadat belaka. Kenapa kita tak buat majlis upacara semaya hajat sebesar-besar kita kata. Kita hipungkan manusia di padang. Beribu-ribu manusia kita semaya. Kita menajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan musim kemarau kita minta semaya sunat istisqa. Kita semaya tolak bala apa. Tapi hak ni kita tak nak tolak bala apa. Ni sepatutnya kalau kita kata di hari ni mudah-mudahlah kita kata kita ada pemimpin kita iaitu majlis agama Islam kita. Tu majlis agama Islam kita sebagai pok kita, sebagai pemimpin kita. Sepatutnya kita kena bersapa, kita kena pakat puak kita. Kita pakat dengan majlis-majlis, kita kena kecek dengan majlis, kita ambil lah satu sikap kita ni, kita semaya hajat secara besar-besar. Tu kita hipung di padang mana, bila dah Covid saat ni kita tengok dah sedar dah, kurang sikit dah, kita boleh ibadat dah, kita boleh buat jemaah dah, kita semaya dengan secara keseluruhan. Biar siapa boleh 10 kali ke, 15 kali ke. Tu kita tengok, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ni peluang bagi kita. Kenapa? Kerana kita pelik hari ni, kita hampir nak mati. Kita dilandakan oleh penyakit, tapi kita masih jauh kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jauh kita. Masing-masing nak bawa diri. Masing-masing takut telajak tu siapa mung aku. Siapa apa riuh sesama kita, balah sesama kita. Sedangkan kita kena bersatu. Sedangkan kita kena apa ni? Kena kumpulkan umat Islam ni supaya kita munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni pandangan ambo lah. Kita baiknya lagu tu sikap kita. Sebab itulah di hari ni carilah jalan macam mana pun kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mari tengok hadis Nabi yang berkenaan dengan Nabi duk cerita ada 4-5 nekara. 4-5 nekara amo nak cerita di malam ni. Iaitu Nabi kata gano, Abu Hurairah kata gano, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah dia kata aku ada dengar Rasulullah berkata. Aku ada dengar Rasulullah kata. Rasulullah kata gano? Rasulullah kata gano? Sayusibu ummati da'ul umam. Nabi kata lagi akan ditipu. Tu. Ummati akan umatku. Tu. Nabi kata lagi akan datang umatku ni kena apa da'ul umam, penyakit umat zaman dulu. Penyakit umat-umat zaman dulu. Jadi hak Nabi nak royak ni, Nabi bila kata benda 4-5 nekara ni jadi penyakit. Penyakit Nabi sebut kata penyakit da'ul umam, penyakit umat zaman dulu. Tu. Jadi hari ni kita tengoknya penyakit virus corona. Penyakit satu penyakit virus tak nampak tengok gitu. Duk terbang dalam angin-angin, duk terbang dalam udara-udara. Duk jerakit kepada manusia demi ke manusia. Sore demi sore, sore demi sore. Tu. Nah, hak ni Nabi kata bila kata penyakit juga. Tapi penyakit ni bukan merupakan satu virus yang duduk dalam angin dah, merupakan manusia. Tapi Nabi katanya da'ul umam, penyakit umat zaman dulu. Jadi kita reti di hadis ni bahawasanya penyakit ni umat zaman dulu ditipu dah, kena dah. Dilanda dah. Dilanda dah, dikena dah umat zaman dulu. Maka para sahabat bila dengar Rasulullah kata gitu, bila Rasulullah kata gitu, sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah. Maka bertanyalah para sahabat yang dengar Rasulullah kata. Ni Abu Hurairah kata. Abu Hurairah duk cerita kita. Dia kata aku dengar Nabi kata umatku lagi akan datang ni akan kena penyakit umat zaman dulu. Oh, sahabat-sahabat lain pun Abu Hurairah kata bila dengar Nabi kata gitu, oh dia pun tanya. Dia tanya, "Wa mada'ul umam?" Apa dia ya Rasulullah penyakit umat zaman dulu ni gapo nama? Dia nak tahulah. Dia pun selalu nak tahu, tanya Rasulullah. Penyakit umat zaman dulu ni gapo ya Rasulullah? Nabi pun cerita satu persatu. Satu persatu Nabi kata. Nabi bila mula-mula Nabi kata qala bersabda Nabi. Nabi pun beritahu kepada para sahabat pada hari itunya. Nabi kata al-asharu. Yang pertama penyakit yang bernama al-asharu. Penyakit al-asharu. Ni kita tengoklah hari ni. Amo nak cerita dalam ni. Amo nak cerita di malam ni supaya puak kita pakat tengok belaka, pakat menyaksi belaka. Ada ke tak lagi benda hak Nabi cerita ni? Kalau ada dah, pendek kata kita ni masih dekat dah dengan kiamat. Kerana hadis ni hadis yang merupakan tanda-tanda alamat kiamat surah. Alamat kiamat kecil. Yang mana sebagai kita kebangi dalil-dalil asak-asak. Nak nampak dah alamat kiamat hak besarnya. Tunggulah. Kerana Nabi duk cerita besar. Di masa dulu Nabi cerita alamat kiamat ni besar sekali. Satu ketika, satu waktu Nabi kita sudah semaya subuh. Nabi kita sudah semaya subuh selalu naik mimbar dia di Madinah, di masjid Madinah dia tu. Nabi selalulah beritahu pada sahabat. Nabi bersarah, Nabi ceramah. Nabi beri tazkirah. Sampai waktu zuhur. Bila sudah waktu zuhur, Nabi turun daripada mimbar. Nabi semaya. Sudah semaya naik pula. Sungguhnya Nabi pada hari itu. Sudah semaya naik pula zuhur. Sampai waktu asar. Sampai waktu asar, Nabi turun pada mimbar semaya. Maka Nabi naik pula. Hampir-hampir maghrib, Nabi baru beradu. Nabi duk cerita apa? Usul asal kejadian manusia. Usul asal kejadian alam dunia. Akhir sekali Nabi cerita tentang dunia akan hilang. Dunia akan kiamat. Tanda-tanda kiamat
tanda-tanda dunia nak berakhir. Ini di antaranya hadis termasuk dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itunya. Tu. Ini di antaranya Abu Hurairah cerita kepada kita di hari ini. Maka yang pertama Nabi kata Al-Asharu. Nama dia Al-Asharu. Maka Nabi bui huraiya lah kepada kita. Nabi bui huraiya kepada para sahabat pada hari itu. Dimaksudkan Al-Asharu, bahasa kita Melayu kita katakan panggil lagi akan datang umatku akan ditipukan terlalu serenok. Kita panggil lagu tu. Terlalu banyak serenok. Serenok. Suka. Gembira. Allahu Akbar. Hari ni kita tengok. Benda ni muncul tak lagi. Ada tak lagi dalam masyarakat kita. Hari ni umat di hari ni, manusia hidup di hari ni, di saat-saat yang kita hidup di sekarang lah ni, ada tak lagi benda ni. Cuba kita banding dengan 20 tahun yang 20 tahun lepas ataupun 30 tahun yang lepas dulu, setara mana perbezaan kita di hari ni, ataupun 30 tahun 40 tahun dulu. Cuba kita buat bandinginya. Macam mana keadaan perubahan dunia di hari ni? Betul ke tak hak Nabi kata? Kalau benda ni memang ada dah di saat-saat ataupun di hari ni, masa kita masih hidup dari hari ni lagi, ini menanda bahasanya kita dah hampir dah dengan Al-Kiamat. Ini asal-asal tanda-tanda. Nabi kata Al-Asharu, iaitu umatku lagi akan datang akan ditipukan banyak serenok. Terlalu banyak serenok. Jadi hidup hari-hari ni kita tengoknya orang nak serenok ya. Nak suka ya. Kalau ambo dak tengoklah dengan kacamata ambo ni. Ambo dak tengok kaji yang huduh-huduh ambo di hari ni, memang beza sungguh. Memang nyata di hari ni kita tengoknya umat di hari ni serenok sungguh. Muda-mudi kita upama hari ni nak ayat kata Allahu Akbar. Kalau tak 100% pun hampir-hampir. Hampir 100% di hari ni nak ayat. Umat di hari ni terlalu serenok. Serenok sungguh. Tengok apa serenok di hari ni? Kerana serenok di hari ni sehingga orang tak boleh nak tegur kita. Orang tak boleh nak kata apa kita. Orang tak boleh nak nasihati kita. Ni nak ayat terbanyak serenok. Allah serenok sungguh di hari ni. Kalau tengok di hari ni, di kalangan muda-mudi kita di hari ni, Allahu Akbar, nyata. Bukan keseluruhan orang kampung. Walau orang tua sekalipun. Kenapa hari ni kita tengoknya serenok? Kita tak boleh sentuh. Bukan kita tegur ataupun kita royak satu-satu benda tak comel saat itu, menyentuhkan perasaan dia. Membawa pada menyentuh perasaan dia. Lebih-lebih lagi orang muda-mudi. Allahu Akbar. Dia penuh dengan serenok. Siapa tak boleh orang kata gapo. Dia naik motor di jalan pun dia makiat lah. Dia naik kereta ke, dia duduk di mana ke, kalau ada orang tegur sikit, kalau ada orang nasihati dia sikit, Allahu Akbar. Meleting selalu dah. Bedah klik kita selalu dah. Allahu Akbar. Tak boleh menyentuh perasaan. Hari ni nak ayat kata manusia banyak sekali. Bahkan banyak kita tengok hari ni manusia kata kena. Demo lah. Kawin. Cuba tengok. Habis dah. Sedangkan agama Islam ni panggil kena tegur menegur. Nasihati sesama kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Nak ayat kata kena tegur. Kuasa kita hidup dalam masyarakat Islam ni memang tutup teh agama kepada kita lagu itulah. Hari ni tak boleh kita tengok Allahu Akbar. Bukan jadi bahaya bagi diri kita. Bukan saja muda-mudi saja. Bukan keseluruhan hari ni manusianya itulah kerana terlalu serenok. Siapa tak boleh orang nak tegur, tak boleh orang nak nasihati. Walau huduh, walau buruk, walau jahat secara mana pun, terbiar gitu ya. Terbiar gitu ya. Sebab tu hari ni penyakit banyak sekali. Buat mungkar, buat benda tak comel, akhir-akhir lalas sekali tengok hari ni. Tengok di hari ni, tengok musibah macam mana. Allahu Akbar. Hari ni banyak sekali dah perbunuhan banyak. Hari ni berlaku bunuh ni banyak. Jinayah ni banyak sekali.
dalam tempat dalam masyarakat kita hari ni ayat tu. Bahkan di seluruh dunia pun tengok hari ni pasal apa? Pasal kerana manusia hidup terlalu bebas. Siapa tak boleh tak boleh orang nak tegur, tak boleh orang nak royak benda kebaikan ayat tu. Hani tengok di hari ni. Beza jauh. Dulu tak ada. Bahkan kita tengok di hari ni panggil sifat perpaduan dalam masyarakat tak ada. Dulu banyak sekali. Masa dulu, masa 30 tahun, 40 tahun dulu, nak ayat kata perpaduan ni, nak ayat kata rapi di dalam kampung, di dalam masyarakat Islam khususnya. Siapa dia nak buat gapo tolong-menolong, orang tu nak buat makan, nak buat apa, nak buat walimah, nak buat apa saja. Nak buat rumah, nak buat masjid, nak buat apa, suka tolong-menolong. Lah ni tak ada. Semua tu sewa berlaku. Sewa berlaku. Aku tak minta tolong mu tak minta tolong aku. Masing-masing bakat-bakat kerah berlaku. Ni nyata di hari ni. Tu penyakit yang pertama yang mana Nabi kata. Ni nyata di hari ni. Tu. Di pandangan amanya, amo rasanya di hari ni 1%. 1%. Hak Nabi kata, umatku akan ditipu akan penyakit ni. Penyakit terlalu banyak serenuk. Banyak serenuk hari ni tengok muda-mudi tengok hari ni. Hak mabuk tu mabuk nak ayat kata. Tak boleh kata gapo hari ni. Kalau kata rakyat selalu dah. Kalau kita ada kereta hanya punah kereta kita. Kalau ada motor siaplah pakai tolaklah motor kita bocor dah tayar. Ni nak ayat kata di hari ni kita tengoknya pandangan ambo lah peribadinya tengok hari ni Allah sudah pun nyata 1%. Yang kedua Nabi kata wal bataru. Ni ibu-ibu, ayah-ayah sidang penuntun yang ada di rumah masing-masing, yang mana kita berkongsi bersama dalam malam ini di channel kita, di YouTube kita malam ini. Yang kedua Nabi kata wal bataru. Apakah wal bataru? Nabi beri arti kepada kita gapo? Nabi kata wal bataru, umatku akan ditipu lagi akan datang terlalu mewah. Terlalu mewah. Ni pun satu juga kita tengok. Kita tengok di hari ni terlalu mewah. Betul ke tak hak Nabi kata? Siapa lagi di peringkat tu di hari ni? Terlalu mewah ni. Sungguh ke tak hak Nabi kata? Kita tengok. Kita renung kembali. Cuba kita tengok kembali masa 30 tahun, 20 tahun lebih-lebih dulu. Yang nyata sekali 40 tahun kita kata. Masa dulu, masa 40 tahun, 30 tahun dulu ni macam hari ni ke tak? Tentang kemewahan umat, tentang kemewahan manusia. Ni hari ni, dunia ni hari ni dia. Allah nyata sekali. Dulu manusia tak ada kemewahan macam ni. Dulu kita tengok di rumah-rumah jarang orang nak makan, orang nak guna motosikal, kereta mewah-mewah tak ada. Dulu nak susahnya. Banyaknya bersikap, banyak jalan kaki, banyaknya motosikal, skoda-koda je. Hari ni Allahu Akbar. Hari ni seolah kata, setakat ni kita tengok ni sebagai kemoncok dah. Kita tengok di rata tempat pun dimakilah. Kereta hari ni macam besikal zaman dulu. Macam sikar. Sikar tu tak ada hari ni. Tengok sikar tak boleh dah. Lah ni ada sikar tu je. Sikar apa? Sikar orang duk gati buat apa ni? Senami pagi-pagi tu. Ok kamlangkai tu. Tu. Ada sikar tu dah. Kata sikar yang dulu untuk nak guna pergi sana kemari tak ada dah. Nak pergi situ, nak pergi sini tak ada dah. Sikar tu tak ada dah. Aku guna nak pergi ke mana tu tak ada dah. Lah ni motosikal dah. Motosikal pun jarang-jarang dah. Motosikal tu jarang dah. Untuk nak pergi dekat-dekat sangat je. Tapi bila jauh, Allah, kereta dah. Lah ni kereta berlaku mampu habis dah. Kereta namai, kereta apa ni? Kereta namai ke rumah kita dulu tak ada dah. Tak ada dah. Pakai kolisuh. Allah dulu ke Allah. Kereta namai gak nak ajak kata. Macam wah gambar dah. Nak ajak bersusung, ajak berambu nak ajak kata bergantung kok podi tu nak ajak kata. Ramai ajak bersusung nak ajak kata. Tu. Yak berjujuk nak ajak atas zaman dulu. Tayar depan tu nak bercongik dah. Masa dulu nak ajak atas. Orang ramai guna nak ajak.
Lah ni tak ada, kau tak ada, tak ada. Kerana hari ni kalau ada pun heret body saja dah. Minyak pun tak klik dah. Kenapa? Kerana orang ada kendera air berlaku dah. Kendera air berlaku dah. Pas hari ni pulaknya gapo pula? Akhir-akhir ni tengoknya ni hak kena landa COVID setara ni. Kalau tak ada COVID pak kita ni, Allahu Akbar. Lah ni kereta-kereta mewah pula. Tak main dah kereta-kereta hak biasa tak ada dah. Kereta mewah pula. Siapa tak ada kereta tu. Kereta di Kedah ni kena apa ni? Kena sang. Kena sang lah tu. Kereta biasa tak dah. Kereta tangan dua ni jari-jari dah, jari-jari tak pakai mana dah. Pakai kereta kata kereta apa panggil paideng nah nombor pelik merah nombor pelik merah atau paideng tu panggil kereta baru kereta dalam ambil dalam Kedah ambil dalam Borisak nak ayat tu hari ni nak ayat kereta mewah berlaku hari ni kereta juta berlaku hari ni sebuah rumah tu 2 3 4 buah 5 buah 6 buah nak ayat tu hari ni mewah ni nyata tengok. Hari kita tengok di hari ni hak Nabi kata wal bataru umatku akan ditipu terlalu mewah. Apa ni kita tengok di segi kegunaan kita. Di segi makan ni pula dimakian juga. Terlalu mewah ni. Allah mewah berlaku. Saat ni di segi kenderaan alat pakai kenderaan kita guna. Di segi makan pula. Di segi makan pula Allah kita tengok hari ni enggak. Makan ni kat Allah. Tu. 4-5 depa ada Kedah. 10 depa ada Kedah. Sebatu tu berapa butir Kedah tengok. Kedah makan saja-saja. Kedah makan. Mewah ayat tu. Makan sungguh-sungguh, makan sungguh-sungguh, makan sungguh-sungguh. Sebab tu umat di hari ni umat makan. Umat makan hari ni tengok. Siapa kita tengok hak nyata sekali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni ayat kata Allahu Akbar. Nyata. Kata terlalu mewah. Kenapa? Kerana kita tengok di bulan Ramadan ni, di bulan Ramadan ni banyak manusia kejar cari duit dengan makan ni. Orang yang beli pun kejar beli makan ni. Siapa tak makan banyak mana, tahu peri-peri saja. Nak ayat kata. Nak ayat tu hari ni nyata kata umat kita ni mewah sungguh, mewah sungguh. Tengok hari ni. Kita tengok dah. Tengok. Kita tengok nak hari ni. Nak hari ni berapa? Seminggu ni ada habis. Tiap-tiap hari tak ada. Seminggu tutup ni ada. Walau tak ada tempat kita, ada di sana tu sikit. Tak ada sana sikit, ada situ sikit. Pendek kata ada tiap-tiap hari. Jualan ni nak ayat tu. Jualan ni ada tiap-tiap hari. Mau kita panggil nak. Pasal minggu, pasal malam nak ayat kata Allahu Akbar. Semua tu jualan mewah. Makanlah, makan. Tengok hari ni Dulu tak ada. Dulu tak ada jualan macam tu, tak ada benda-benda makan, tak ada apa ni. Orang dulu kan nak makan kak Allah tak ada lah. Tebal-tebal kampung tu kak. Kedai minum lah, kedai minum. Makan teh, makan air, makan Nescafe, makan kafe tu, kafe ni gitu ya. Makan teh o, kopi o zaman dulu nak ajak tak ada. Lepas tu makan tepung-tepung biasa. Hari ni Allahu Akbar. Tu nak ayat. Penuh dengan kedai-kedai makan dan juga penuh dengan orang-orang makan hari ni. Sebab tu tengok hari ni kedai makan kau makin tambah. Makan sungguh. Kerana orang ada pitih sungguh. Hari ni orang kerja boleh pitih makan. Boleh pitih guna. Rumah besar. Kenderaan baru. Makan mewah. Sebab tu hari ni tengok. Sebab tu kelalaian di hari ni kita tengoknya nyata sekali. Manusia bila ditipu dengan kemewahan benda lagu ni, galik nak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kedia-kedia ni di hari ni nak ayat kata ditipukan COVID ni di antaranya salah satu kita ni lupa ke Tuhan. Terlupa ke Tuhan hari ni. Bila kita mewah selajak ni kita galik nak terlupa. Bukan terlupa biasa. Terlupa siapa orang tegur tak boleh. Kadang-kadang terlupa saat ni tu siapa tidak ada amalan kita. Terlupa siapa ke amalan kita. Makan kuat tapi ibadat tak ada. Makan kuat, guna kuat
tapi mengingati Allah tak ada lah mana. Sebab tu hari ni orang kurang berzikir pun kurang dah. Nyata hari ni zikir kurang dah. Hak nyata sekali di masjid-masjid, di surau-surau yang kita tengok di hari ni. Yang kita tahu berlaku. Tak kena mau cerita nak ayat tu. Semaya fardu nak ayat tu. Semaya maghrib ke, semaya isya ke, semaya subuh ke. Biasanya wirid panjang-panjang. Baca tu baca ni, mengaji tu mengaji ni jamai dulu. Lepas mengarik ni kalau kat kampung dulu kita tengoknya budak-budak mengaji Quran di rumah-rumah orang kampung. Gegeh, suara gegeh. Rumah dia tu ada 30, rumah dia tu ada 20, rumah dia tu ada 15. Budak-budak mengaji Quran dulu nak ayat gegeh kat kampung nak ayat tu dulu. Dengar suara-suara kanak-kanak, budak-budak muda nak ayat tu mengaji Quran. Hari ni tak ada. Bahkan kita tengok hari ni nya, banyak orang belajar, banyak orang ngaji, tapi amalan tu tak ada. Tak ada. Hak tua pun dimakai juga. Tu email assalamualaikum kiri kan apa ni kan kiri kan kanan kiri saat ni tu nak ayat kata. Nah, tak ada. Sekadar semaya jelah. Sekadar semaya kita tengok hari ni gaya. Pak kita tak lalai kena dengan Allah SWT. Tak ada berzikir kita nak mengatik ke, nak berzikir ke, nak selawat ke Nabi ke, tak ada banyak. Bukan sehari-hari nak boleh 100 tu payah. 100 5 waktu ni payah nak ayat tu. Ni kita nyata sekali. Nyata sekali nak ayat tu. Nah, pas kita bila tak berzikir lepas semaya, tak kena berkecek dah. Kita nak berzikir tengah duk mata, duk berzikir tengah duk buat rumah, duk berzikir tengah duk rau seming. Tak kena berkecek, tak ada dulu. Tak ada dulu dah. Sebab tu bila lepas semaya tak ada sebut, tak ada gapo, tak ada baca Quran, tak ada gapo, tak ada. Tak ada dalam hidup kita, tak ada. Duk tunggu mati lah. Duk tunggu mati lah. Duk tunggu mati lah. Sebab tu nak ayat tadi hari ni, kita tengoknya nyata. Pucanya mana pucanya? Satunya, panggil, dua penyakit yang Nabi cerita saat ni lah. Yang pertama, panggil, terlalu banyak serenok. Yang kedua, terlalu mewah. Jadi dua-dua ni ayat tu Allahu Akbar. Nyata sekali nak ayat tu. Ni yang kita lalai. Sebab tu Tuhan landakan kita di hari ni, Tuhan kenakan penyakit COVID ni. Kita nampaklah kata orang kita di hari ni, baru sedar, baru khabar. Nak ayat kata kita ni Tuhan marah, kita ni Tuhan suruh kita ni ingat kepada dia banyak-banyak. Cuba tengok hari ni, bakat kenaling belakang. Hak kena COVID macam-macam hari ni nak ajak tu. Duk bilik ICU tu, ICU ni, hak mati tu mati gidah. Nak ajak tu hari ni. Takut belakang. Ni tak siapa lagi hari kiamat hak sebenarnya. Tak siapa lagi. Gepo-gepo bombing ataupun sebagaimana dalam Quran duk ceritanya. Langit-langit bombing gepo, banyak lagi di antara alamat kiamat hak berlaku hak sebenarnya. Tu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Banyak iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Tu nak ayat tu banyak lagi ayat-ayat yang Tuhan duk cerita tentang kiamat hakikinya. Bila berlaku kiamat nak ayat tu. Ni sekadar ni ya Tuhan Allah, Tuhan COVID so ya. Kita seluruh dunia habis dah habis dah. Katuk pak betilah. Katuk pak siapa ke masjid Nabi. Ni nak ayat. Bukan masjid kita, masjid Nabi. Masjid Nabi di Madinah tu pun katuk juga. Baitullah orang duk tawaf tak ada berhenti radu sejak daripada hari tu sampai ke hari ni. Masa Nabi kita dulu lagi, masa Nabi Muhammad lagi. Sampai ke hari ni nak ayat tu, hari ni tutup nak ayat tu. Allah dahsyat sekali nak ayat tu. Tengok penyakit tu hewan. Kita kena reti bahawasanya, kita kena sedar. Ini Allah Ta'ala peringat kepada kita. Tuhan beringat kita. Nabi Tuhan nak suruh kita pakai ingat belaka. Bahawasanya di hari ni, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kena kembali kepada agama. Kena kembali kepada amal ibadat kita. Sediakan bekalan-bekalan. Tanda-tanda kata tak lama kita nak pergi dah. Ambo pun dimaki lah. Kemungkinan tak lama lagi, tak ada. Kita tak ada. Satu hari kita akan tak ada. Kita akan hilang di dunia. Hanya tinggal nama saja.
Nama yang orang duk sebut-sebut gitu je dah. Tapi tuan sendiri tak ada dah. Kita akan pindah, kita akan beralih hidup sana berlaku. Hani ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni perlu sekali kita pakat sedar lah. Sebab tu hari ni tengok masjid tutup pula hari ni. Sampai jemaah pun tak boleh buat pula ni, tengok ni. Di seluruh tempat kita hari ni. Kenapa? Kerana tengoknya penyakit ni kau menekat naik, kau ramah. Hani terpaksa lah. Kena jaga. Terpaksa kena jaga. Moga Nabi pun duk cerita dah hadis dia. Nabi duk cerita hadis dia. Nabi sebagaimana hadis duk royak kata hadis Bukhari, hadis Muslim pula. Moga Nabi kata iza sami'tum bitta'un bi ardin. Nabi kata bila mendengar satu penyakit yang merebak di satu tempat, Nabi kata fala tadkhuluha, maka mu jangan duk masuk. Tu Nabi duk royak dalam hadis dah. Mu jangan duk masuk tempat tu. Kalau mu tahu kata kapung depan mu tu, kapung tepi rumah mu tu, kapung hok tepi rumah mu tu, atau kawasan hok depan mu tu, kalau ada penyakit taung, ada penyakit hok wabak, ada penyakit hok jerakit derah, hok jerakit pun cepat, Nabi kata mu jangan duk masuk tempat tu kalau mu tahu dah. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Nabi kata. Ni hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim. Nabi kata kalau ia berlaku di satu tempat, maka tempat hak berlaku tu munduk dalam tu dah. Hak saat ni mu tengok luar, mu tahu luar. Nabi kata mu tahu luar. Mu jangan duk pergi, mu jangan duk masuk kawasan tu. Tapi kalau berlaku di tempat hak mu duduk, munduk di kampung mu, nyogi berlaku di kampung mu, Nabi kata fala takhruju minha, mu jangan duk tubik daripada kampung tempat, munduk di rumah mu tu. Ni nak ayat hari ni kita lagu tu lah. Bila berlaku COVID-nya, Nabi suruh macam tu. Kita panggil lockdown ni lah. Ni tak sewigi ni. Hak ni kita duk tutup negeri, duk katuk wilayah, duk katuk cangwak, duk katuk kampung ni. Pasal apa? Pasal nak penyakit tu reda. Nak penyakit tu mati dulu. Penyakit tu ranak dulu. Bila dia ranak dah, penyakit dia mapuh dah, baru kita boleh pergi, boleh masuk, boleh keluar masuk lah kita ni ayat tu. Ni cara Rasulullah dah. Yang mana kita duk buat hari ni memang cara Rasulullah dah. Ni penyakit lah ni penyakit COVID. Tapi Nabi duk royak penyakit hok zaman dulu. Kerana umatku lagi akan datang akan tipu penyakit ni. Penyakit hak Nabi duk royak ni tak kena mengena dengan penyakit taung ni. Tapi nak royak kata satu penyakit yang jadi musibah kepada umat juga. Ini menanda kata penyakit ni dekat dah kita dengan kiamat. Nak pakat sedar belaka. COVID pun nak sedar, penyakit umat zaman dulu pun nak sedar. Semua tu nak kesedaran belaka, nak kembali kepada Allah belaka. Kerana benda-benda ni membawa kepada tak comel di masa depan kita. Sebab itulah Nabi royak ni supaya kita nak cari kesedaran bersama royak. Yang ketiga Nabi kata wattakasuru. Penyakit yang ketiga Nabi kata wattakasuru. Ini pun Nabi bila kata penyakit juga. Penyakit juga lagu ni. Apa wattakasuru? Bahasa Melayu tepat tai kita lah. Bahasa Melayu tepat tai kita ni. Bahasa kampung kita, bahasa hulu kita, bahasa darat tai kita ni. Tu. Wattakasuru ni kita panggil, mudah-mudah kita panggil apa? Duk gaduh hipung harta sebanyak mungkin, seboleh-boleh. Pakat duk badu, duk bertewah, duk menghipungkan harta kekayaan. Tak ada hera ke mana dah. Semaya ber tak hera, ibadat tak hera, haram halal tak hera, asal kau kaya so yo. Ni pun Nabi royak kata penyakit umat zaman dulu juga. Jadi orang terlupa ke Tuhan ni siapa tak hera. Gino, tak ada kira. Asal ke duit, asal ke pitih, haram ke halal tak ada kira dah. Pagi petang tak ada cara apa nama. Nak kaya, nak mudah, nak senin, nak belako-lako. Amal ibadat tak ada padu. Perkara yang menyusahkan hidup dia tak. Ni nak ayat tu satu juga penyakit. Nabi bila penyakit juga tabiat manusia yang selalu duk cari kekayaan harta sampai dia terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, ni nyata sekali di hari ni kita tengok. Kalau ambo cerita nampak. Ambo tak cerita boleh menampak hari ni. Nak royak kata orang cari kekayaan
tanpa kira gapo nama. Panggil orang ni duk berebut, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Kita panggil duk badu gapo? Duk badu kaya lah hari ni. Hak nyata gapo nama hari ni ibu-ibu, ayah-ayah. Kita mari mikir berlaku. Amo bukan nak kata siapa dia. Nak royak atau perubahan dunia hak Nabi royak ni, Nabi duk royak ni memang dunia duk berubah mengikut Nabi royak. Karena Nabi dia tak kecek, dia tak royak daripada hawa nafsu dia. Nabi tak royak gamuk-gamuk dia kecek tak ada. Nabi royak ni daripada wahyu daripada Ta'ala. Nabi tak kecek dengan hawa nafsu seperti kita ni gamuk-gamuk ya. Kawan nampak gitu, kawan gitu gini. Kita ni gamuk, Nabi dah. Nabi ni perkataan dia, cerita dia ni wahyu daripada Ta'ala. Nah, kita tahu belaka dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi royak ni wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada dia. Sebab tu nyata, sebab tu benar. Sebab tu kita tengok Nabi kata ni, dia kena kok gi kau tu. Kena kau cenderung, kau sengit. Duk gi kau tu, duk gi hak Nabi royak tu. Mana kita tengok hari ni kekayaan orang. Orang kita kaya dah. Allah hari ni kaya. Hak kaya ni kau tak nak kecek dah. Ada hak kaya dengan cara halal. Kaya juga. Ada hak kaya dengan haram. Kaya juga. Tu. Dimaksudkan Nabi nak ayat kata, walau kaya dengan halal kau, kaya dengan haram kau, nak ayat kata bila kita siapa tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi musibah. Tanda-tanda kiamat lagi akan datang. Tanda-tanda kiamat. Dia ni nego. Dia kaya dengan nego dia. Kerja buat dia tak ada. Tak ada sakut dengan hak haram. Dia cari makan betul benar dah. Tapi walaupun benda tu halal, tapi dia saat ni tu tak gaduh dengan agama, tak gaduh dengan ibadat. Ni pun satu juga. Duk cari harta kekayaan ni, siapa kita ni belakangkan agama. Siapa kita ni berpaling daripada agama. Ni nak ayat kata kekayaan yang Nabi cerita kata umat zaman dulu ni kena dah. Maka umatku Nabi kata lagi akan datang ni akan ditipu. Sayusibu ummati, lagi akan ditipukan umatku. Akan ditipu umatku. Jadi umatku akan kena benda ni. Benda ni ayat. Apatah lagi kita tengok hari ni kalau kita kaya cari harta benda tu haram dulu lagi dah. Tak kena royak dah lah. Banyak mana hari ni, banyak mana. Kok haram banyak mana hari ni nak ayat tu. Kaya sungguh. Kadang-kadang kaya di hari ni, kaya dengan sebab dadah, kaya dengan sebab benda haram, kaya dengan nego benda-benda tak comel, hak haram, hak tu hal larang banyak mana. Kaya sungguh. Beratus juta duit nak ayat tu. Duit tak ada arah nak letak mana. Tak ada arah nak guna kok mana nak ayat tu. Nak kaya terlajak. Tak ada kira dah. Tak ada kira, asal kaya sudah. Haram ke haram tak ada kira dah. Dia kata nak bertobat lagu mana? Bertobat. Kita bertobat lagu mana? Nak ayat kata hari ni kita nak kaya. Jadi kaya ni pun satu perkara yang manusia jadi gelap mata juga. Hari ni. Dulu orang kita tak pernah kaya. Hari ni kaya sungguh. Sebab tu bila kaya sungguh ni lah panggil orang kita terlalu serenok, terlalu mewah. Dia mari situ tu. Kerana dia kaya. Dia tak heran kat orang. Orang tegur tak boleh dia. Lepas tu serenok sungguh dia hidup. Dia serenok sungguh. Suka sungguh. Ada berlaku. Ada ikut dia nak gapo ada berlaku. Nak berlaku nak ayat tu. Nak ayat tu hak Nabi duk cerita. Yang keempat Nabi duk royak kata watana jushu fid dunya. Nabi kata watana jushu fid dunya. Nabi kata yang keempatnya tipu menipu dalam merebutkan harta dunia. Ni pun satu juga kita tengok di hari ni. Di hari kebelakangnya, di hari ni yang mana kita duduk menyawa belaka ni. Musim kita, masa kita di hari ni hak kita pakai hidup belaka lagi ni, hak duk cerita ni. Cuba tengok banyak mana. Manusia tipu menipu. Aku tipumu, mu tipu aku. Banyak mana orang duduk dalam usaha tipu menipu. Tipu apa tu? Merebutkan harta dunia. Wa tanajusu fid dunya.
Tipu menipu merebutkan harta dunia. Nak ke harta dunia, nak harta dunia. Nak kekayaan dunia. Nak harta dunia. Nak ke kebun, nak ke tanah. Nak kepada harta. Tapi tipu. Banyak mana orang tipu tak bayar duit. Banyak mana orang beretai tak bayar duit. Banyak mana orang tipu duit orang. Banyak mana orang lari gerai orang. Banyak mana orang hipik setara orang. Banyak mana orang tu tipu orang tu nak jatuh. Banyak. Nak tahu banyak tak banyak, kita tengok di Seh Hakim. Situ kita tahu dah. Hari ni kita tengok di Seh Hakim. Nah, kita tengok di San. Kita tengok hak tak cara lagi, hak tak berguai lagi. Banyak mana dalam fame dia, duduk dalam malaf dia tu banyak mana lagi hari ni. Hak tak cara lagi banyak mana. Kedi hak nak berguai, kedi hak nak bercara. Hak duk adu dah, ada pengaduan siap-siap belaka dah. Duk sipai, duk tunggu nak banyak mana. Allahu akbar. Banyak sekali. Nak ke gapo tu? Nak tipu menipu. Nak tipu menipu tak kira dah. Agama larang tak kira dah. Harta demo pun nak. Jiwa jadi tomok, jiwa jadi tak kira dah. Hak orang cerak-cerak. Hani nak ayat kata, ini satu juga. Sebab tu hak Nabi duk cerita ni dia akan ke arah tu. Dia akan pergi kot tu hari ni. Kerana Nabi duk royak siap-siap dah. Ini tanda bahawasanya alamat kiamat. Tengok hari ni. Banyak mana orang tipu. Banyak mana orang hipik setara. Ingat molek. Poci-poci ingat molek sidang penutung. Ingat molek lah belum kita nak mati ni. Ingat molek. Ya kita ada tanah sikit sebanyak. Ya kita ada kebun sikit sebanyak. Ya kita ada lah harta sikit sebanyak hari ni biar cuci. Ingat molek. Tanah kita proses molek. Kalau ada masuk dari tanah demo kita balik lah. Kita hantar klik dia, jangan nak ambil tanah orang. Jangan nak ambil gapo sama orang. Kerana di akhirat esok jadi bala kita. Kita lah akan sengsara, kita akan seksanya di akhirat esok. Kita kena bayar. Nabi royak dah kita kena bayar. Di akhirat esok kena bayar. Apa yang kita buat ke orang, apa yang kita lakukan di dunia ni, baik merupakan tanah, baik merupakan duit, baik merupakan menyakiti orang semua tu kena bayar di akhirat esok. Lagi akan datang kita di akhirat ni kena pergi, kena sapa. Amor kena lalu kot tu, demo kena lalu kot tu juga. Kita akan berada di mahkamah Rabbul Jalil. Kita berada di mahkamah di sana Allah Ta'ala. Kita kecil benar-benar di sana Allah Ta'ala. Kita ni kena ada di Seh Hakim Allah Ta'ala. Mahkamah ni hak Tuhan Rabbul Jalil. Mahkamah Rabbul Jalil. Tu ulama kata mahkamah Rabbul Jalil. Tuhan kata. Di situ dah Nabi duk royak panjang. Kita akan duduk di situ. Tuhan akan tanya kita satu persatu di situ. Tidak ada terjemuh di antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita direct dengan Allah Ta'ala lagi akan datang. Apa panggil tidak ada pembela, tidak ada tanai kuam kita. Learning orang nak cara kita kena pasal tanai kuam. Kita kena pasal tanai. Kita kena guna bomo gue. Orang nak bela kita kalau kita cara di mahkamah. Tapi akhirat esok mahkamah Allah Ta'ala Nabi royak dah. Tidak ada perantara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi tak ada orang nak bela kita. Kita kena jawab terus dengan Allah Ta'ala. Kita berada di depan Allah Ta'ala lagi ke datang tu. Kita tanya satu persatu. Kena ingat molek. Moci-moci ingat molek. Hari ni kita ada sikit sebanyak. Ada kebun deria ko, ada kebun ketah ko. Ada tanah pitu ko, tanah gapo ko, ingat molek. Duit orang ingat molek. Jangan mati dengan tak bayar. Jangan mati dengan tak bayar. Ingat molek. Oh, badil salah dia kata esok. Akan bayar dengan pahala kita. Maka pahala kita hari ni nak tu. Nak ambil mana banyak-banyak nak bayar ke demo. Nak bayar ke demo tu nak ambil mana banyak-banyak. Kita nak timan nak litah titi siratal mustaqim pergi syurga tu pun duk kenaling dah. Siapa tak siapa. Berat tak berat pahala kita. Pas macam mana kita nak bayar pula. Tak ada bayar muka lain, duit tak ada dah bayar dengan pahala. Ni nak ayat tu, satu hadis yang Nabi duk ceritanya lagu tu lah. Bila tak boleh bayar dah, mereka akan royak lah kita. Tuhan akan suruh kita ni ambil apa? Ambil dosa orang tu. Kalau kita tak boleh bayar ke dia tu, kita ambil dosa. Tolong ambil dosa dia, kurang dosa dia. Kita capur dengan dosa kita.
Dalam hadis Nabi kata kena, summa turiha finnar, kami jadi capok kita ke dalam neraka. Bila kita ambil dosa dia, capung dengan dosa kita. Pahala tak ada dah, kita bayar habis dah. Ini orang binggerak, Nabi kata, muflis di akhirat esok. Ayat kata, orang binggerak. Tu Nabi kata dicapok, dilotarkan ke dalam neraka. Summa turiha finnar, dicapok, dilotar ke dalam neraka. Ini ibu-ibu, ayah-ayah yang kita takut di hari ini. Amo nak mati, demo pun nak mati. Semua nak mati, seluruh nak mati hari ini. Orang sedar tak sedar, orang beribadat tak ibadat. Kaya miskin kena mati. Ingat molek. Harta kekayaan kita tak boleh menembuhkan kita kalau tak jadi jasa kepada akhirat. Lebih-lebih lagi harta kita yang haram. Kita nak buat lagu mana? Nak proses tu. Harta haram kita ni kita nak proses lagu mana? Mahal berjuta-juta ni. Kalau sejuta tak banyak lagi. Mahal puluh-puluh juta, beratus juta, 40 juta, beribu juta. Kita nak taubat lagu mana dengan Allah Ta'ala. Allah, duit sejik 10 kop pun. Nah, makan duit sejik 10 kop pun habis terik nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Makan duit orang 100 kop pun habis terik dah. Apatah lagi berjuta-juta kita berasa lagu mana? Berasa lagu mana? Gamak kau mudah kau, Tuhan nak apung kita. Macam kita kata, ya Allah apunlah dosa aku, ya Allah yang mana aku lakukan dosa aku, ya Allah. Tuhan pun apung selalulah. Bukan begitu, bocik-bocik, bukan mudah. Sungguh Tuhan ni apung dosa. Hak Tuhan tak apung dosanya ialah dosa yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Selain itu dia apung belaka, tapi sungguh pun dia apung bukan biasa. Bukan mulut kita minta dia apung selalu. Tak. Pasti banyak-banyak nak ayat tu. Banyak-banyak nak ayat tu. Nah, sebab itulah kita kena jaga. Kerana kita kena timai amalan kita. Kena timai, nyata sekali kata kita kena timai nak ayat tu. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, di hari ni kita kena sedar bersama. Tu Nabi kata yang keempat. Yang keempatnya penyakit umat zaman dulu, wattanajusu fid dunya. Tipu menipu merebutkan harta dunia. Nak ke harta dunia siapa kena tipu? Siapa tipu orang? Allah dia tu tipu dia tu habis bawa 300,000. Dia tu buat lari duit dia tu habis 200,000. Dia tu masuk ke tanah dia tu tipu dia tu gerai dia tu. Allahu Akbar. Jangan betul lah amal. Betul lah pekerjaan kita, betul lah perbuatan kita dah hari ni. Ni ingat molek. Yang kelimanya Nabi kata wattabarudu. Nabi kata wattabarudu. Yang kelima. Bahasa kita kata apa? Saling memarahi. Kita tak erti tu saling memarahi. Penyakit yang kelima Nabi kata, mung murih ke aku murih ke mung. Mung marah ke aku marah ke mung. Mung kata ke aku kata ke mung. Tu bahasa tafsir, bahasa nak wirti. Kita kecek bahasa pandai kata apa? Pakak balah. Suka balah. Nabi kata di akhir zaman lagi akan datang, kalau orang suka balah, itulah tanda-tanda kiamat. Apa tengok hari ni? Hari ni masyarakat kita lagu mana? Lagu mana hari ni? Orang suka senyum, suka baik ke suka balah hari ni? Allah nyata sekali di hari ni nak ayat tu. Banyak mana hak mati dah kena tembak. Banyak mana hak mati dah kena bedi. Hak banyak mana dah hak mati hak kena taki, hak kena kena buat. Nak ayat tu hari ni banyak sekali, banyak kali. Apa pucuk mana ni pucuk? Pucuknya balah. Pucuknya tak puas hati mengaku. Pucuknya merebutkan sesuatu harta dunia. Ni noyak. Tak ada kira kita tengok hari ni. Adik-beradik pun ada noyak tu. Kadang-kadang sama-sama adik-beradik bubuk harta noyak tu. Oh, siapa bergual. Siapa masuk bercara di mahkamah noyak tu. Adik-beradik macam orang asing. Ada juga. Aku tak reda. Aku tak jam. Tanah tu lah. Padahal kita adik-beradik. Adik-beradik. Ibu satu, pak satu je. Ayah satu, ibu satu. Tapi Allah balah dengan siapa? Macam orang asing, macam orang tak kenal hari ni noyak tu. Apa tengok hari ni? Tengok. Sebab tu kita pakat sedarlah ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik, panggul-panggul noyak tu hari ni. Kita nak masuk dalam kubur ni, Ingat hari ni tak apa lagi, tak sakit demam. Cuba kita demam sikit je. Panas muka je.
Wisapa sebulan ya duk tika. Kita berasa lagu mana perbuatan kita. Habis dah. Nak akik tangi pun tak boleh. Nak makan pun dia musuak. Lengah habis sendi tulang. Kita tahulah hari tu kita lemah. Selemah-lemah kita. Belum nyawa kita nak berlepas lagi nak ayat kata. Apatah lagi kalau kita masuk dalam kubur. Bila kita mati dah orang usung kita dah. Apa lagi kita mengharapkan hidup dunia kita? Tak ada dah. Hari ni kita berasa baikan kerana kita sehat. Hari ni kita baikan, kita tak heran kat orang kerana kita sehat. Kita segar degah. Oh, kecek besar, tak takut kepiung. Boleh buat belakang. Sungguh. Tapi bila Tuhan bila Tuhan kena kita nak ayat kata, kita boleh tahulah setara mana kita. Hak kecek besar semua duduk dalam neraka. Hak kecek besar semua, hak tak heran, hak degil semua duduk dalam neraka nak ayat. Ni nak ayat kata. Habis dah, tak ada dah manusia nak ayat habis. Tidak Tuhan tak royak orang duduk dalam neraka ni. Orang duduk dalam neraka, orang kafir dalam neraka duk minta. Duk minta. Ayat tu minta apa? Duk minta makan ni kepada orang dalam syurga no ayat kata. Habis cerita. Bukan orang perih-perih tu. Bukan orang kafir hari ni lebih kaya pada kita. Bukan dia lebih hanelai daripada kita. Bukan dia ni lebih kedebel pada kita. Tapi bila Tuhan nak royak orang kafir dalam neraka ni, Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Duk panggil. Orang duk dalam neraka, duk panggil orang duk dalam syurga. An afidu alaina minal ma'. Duk minta air, duk minta orang dalam syurga tu boleh lepas air kata dia. Melipahlah air kepada kami ni. Kami duk dalam neraka ni, orang dalam syurga. Allah cuba tengok. Au mimma razaqakumullah, ataupun bukan air pun tak apa. Barang-barang hak Tuhan beri rezeki kepada mung tu, ahli syurga tu. Aku tak cakap duduk dah panas ni. Mulai lepa-lepa kacik. Gapo nama ke dalam neraka ni, aku lapar. Ni Tuhan duk cerita dalam Quran sendiri no ayat kata keadaan orang duk dalam neraka. Pak kita nak pergi ke mana kita? Kalau kita tak heran dengan agama, kalau kita tak heran dengan Allah, kita deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul, deraka kepada agama, itulah akibat kita hujung jatuh lagi akan datang no ayat kata, kita akan terimalah apa panggil denda ataupun balasan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebab tu kita belum nak masuk ke alam kubur ni, kita mikirlah. Jangan 10 kali, jangan 20 kali kita menikir. Ingat molek. Kerana belum nak kita nak hembuh nafas ni, Tuhan wi sakit dulu. Tuhan wi tidur dulu. Tuhan wi sakit dulu, kita tahulah. Amba demo supaya. Amba demo supaya nak ayat tu. Kita kena melalui. Melalui tu Tuhan nak ambil kita nak ayat tu. Bila duduk dalam kubur, sorang-sorang diri. Kita nak panggil siapa lagi? Panggil cik, panggil mek, panggil abang. Kalau orang Tino panggil tok lelaki dia. Kalau tok lelaki panggil bini dia, panggil anak dia, tak ada siapa dia menyulut. Tak ada siapa dia mulut, tak ada siapa dia nyohok sekali habuk. Dia tengok kiri kanan bila tidak ada amal kebajikan, tak ada dah. Semua tu panggil azab Allah Taala duk menunggu kita. Tu. Yang kenanya sebagai penamat kita pada malam ni, Nabi kata wattahasudu hatta yakunal baghyu. Nabi kata yang kena, penyakit yang kena ni, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian yang bersama dengan hamba malam ini di YouTube kita ni, Nabi kata yang kenanya, penyakit yang kenanya umatku akan ditipu. Nabi kata, lepas tu tengok sendiri, suluh sendiri hak hamba nak cerita ni perkara ni. Ada ke tak lagi di hari ni? Timur ke tak lagi? Berlaku ke tak lagi? Ada ke tak? Hak tu kita sendirilah. Amo sebagai nak beri kenyataan di hari ni dan beri tahu kepada puak kita semua kata benda ni hak Nabi diroyak dah. Kalau berlaku benda ni berarti kata kita ni hampir dengan kiamat dah. Hampir dengan kiamat dah, Nabi diroyak dah. Yang kena Nabi kata wattahasudu hatta yakunal baghyu. Tu. Yang kena Nabi kata hasuk menghasuk sehingga jadi zalim menzalimi. Kita panggil hasuk menghasuk. Apa hasuk menghasuk? Deki, sak bakak-bakak duk deki. Allah menyakit deki ni banyak, Nabi kata. Akan timbul lagi akan datang banyak orang deki. Akan timbul penyakit deki. Mung deki kat aku deki ke mung tak puas hati dengan aku tak puas hati dengan mung. Aku tak boleh tengok mung senil.
Mu tak boleh tengok aku kaya. Mu tak boleh tengok aku ada kereta mewah. Mu tak boleh tengok aku beli gelas, aku beli apa ni rata-rata. Aku beli tali tekak, aku beli loket, beli kalung nak ya tu. Tak boleh tengok. Ni pun nak ya tu Nabi kata, lagi akan datang di antaranya banyak manusia hasud menghasut. Siapa tengok mana tu? Hatta yakunal baghyu. Sehingga berlaku zalim menzalim. Sehingga berlaku punca daripada deki inilah. Berlaku apa? Berlaku bunuh membunuh. Berlakunya tak puas hati buat jadi siapa zalim menzalimi. Aku zalimmu, mu zalim aku. Kalau orang buka kedah, aku katuk kedahmu, mu katuk kedah aku. Mu cari minyak mati bunuh, aku cari anak kerak. Ni panggil siapa zalim lah. Bila tak puas hati menang, aku upah bedemu, mu upah bedeku. Ni nak ayat kata, puca mari mana? Puca ni tak puas hati sebab deki lah. Kerana sifat deki yang ada dalam jiwa ni lah, maka Nabi kata, tu siapa zalim menzalim. Siapa jadi tumpah darah. Siapa jadi selerak tabak habis. Tak ada kira nak ayat tu. Ni suluh tengok dalam masyarakat kita di hari ni. Lagu mana keadaan di hari ni? Allahu Akbar. Ni. Lebih-lebih lagi kita tengok di hari ni, dunia yang kita hidup hari ni dengan rupa badu. Hari ni rupa badu. Kita duduk sekarang lah ni, kita dilandakan satu penyakit badu, tewah. Ikutlah. Nak jadi tu email lah kampung pun tewah. Tok Bila pun tewah. Pakat nak belakang. 3-4 orang lah kampung nak. Nak jadi Tok Khatib pun tewah. Tok Bila pun tewah. Orang botol pun tewah. Tu nak ayat tu. Tok Nebel pun tewah. Tok Kemenir pun tewah. Nayuk orang botol pun tewah. Putai pun tewah. Gapo lagi tak tewah? Tak ada tak tewah. Tewah berlaku. Hotel Sebang pun tewah. Semacik pun tewah. Nayuk pun tewah. Tewah berlaku. Bila tewah ni lah jadi akan menimbul sifat ni. Ni nyata sekali Nabi kata. Ni nak mendorongkan kita kepada hasud menghasut, deki mendeki. Ni nak ayat apa banyak tak? Banyak. Lepas tu gapo bila deki dah? Bila deki dah jadi besar-besar hingga apa Nabi kata hatta yakunal baghyu, sehingga berlaku zalim menzalim. Aku zalimmu, mu zalimku. Yani mutai aku kutaimu. Mu tak herat aku tak herat kamu. Hari ni ada ke tak Nabi royak lagu ni dalam masyarakat kita? Ni pakat-pakat suluh tengok sendirilah. Ni amo menyatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kiamat. Hanilah ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni, amo rasa malam ningnya cukuplah dengan ni perkara yang amo cerita tentang alamat kiamat surah yang mana Nabi kita duk cerita di masa dia belum meninggal di Madinah dulu, akhir-akhir hayat dia ceritalah tentang alamat-alamat kiamat. Banyak lagi. Banyak lagi hadis dia, puluh-puluh hadis. Ni di antara hadis ni. Ada lagi insya-Allah amba akan ceritanya di ruang-ruang lain pula, di malam-malam lain pula insya-Allah taala. Insya-Allah kita akan bersama. Kemungkinannya minggu depan ni pula amba cerita benda lain pula. Alamat kiamat ni banyak lagi insya-Allah taala. Kita mari mengaji, mari dengar, kita wirti apa hak Nabi dak royak. Kata gapo duk dapat kita. Kita kena kontrol lagu mana? Kita kena letak diri lagu mana? Kita nak kena dengan agama lagu mana? Kita nak jauh-jauh dengan agama lagu mana? Kita nak Tuhan kenal lagu mana? Semua tu kita kena belajar, kita kena mendengar. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, kita bukalah handset kita, terosak kita tu, kita dengarlah di malam-malam. Semoga YouTube kita ni boleh dikatakan seminggu ni banyak kali juga kita siaran langsung. Kerana kita memandai kepada hari ni ceramah kita tak selesa, kita beradu sama tak sewaktunya. Kita beradu seketika nak ayat kata kerana memandai kepada penyakit COVID kita ni, kita kecek dalam melalui YouTube ataupun siaran langsung YouTube kita ni di malam yang tertentu. Insya-Allah minggu depan ni amba akan mari cerita hadis lain pula. Macam hak Nabi duk royak, hak duk berlaku di hari ni lah. Di antaranya perang demi perang. Ni kita tengok hari ni. Perang demi perang ni. Perang tak ada berhenti gaduh hidup dunia di hari ni. Dulu tak ada mana perang. Lah ni ke Allahu Akbar. Perang lah, perang. Seluruh dunia ni tak ada.
Tak ada seni dak. Hani pun alamat kiamat juga, Nabi royak juga. Banyak lagi. Anak deraka dua ibu bapa. Anak deraka dua bapa. Banyak lagi hak Nabi dak cerita royak. Nah, umat-umatku akan mabuk lagi akan datang, Nabi cerita juga. Hani alamat kiamat juga. Kita tak tahu. Kata Nabi royak 1400 tahun dah benda ni sebagai alamat kiamat. Hari ni nyata ke tak? Nyata satu persatu Nabi kata. Sebab itulah kita duk jalan hari ni. Dunia duk berjalan hari ni mengikut tata tertib yang Nabi kita cerita dah. Bahawasanya inilah perjalanan dunia nak menuju kepada kiamat. Setakat itulah ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Semoga ruangan kita di malam ni sama-sama kita berkongsi, dapat dengar sikit sebanyak hadis Nabi yang riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hamba di malam ni setakat dah dulu. Kiranya ada salah silap sikit sebanyak, ada singgung perasaan atau menyentuhkan perasaan siapa-siapa hamba tak sengajanya, semata-mata hamba nak sampaikan iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata hamba nak ceritakan, nak sampaikan agama kepada puak kita supaya menjadi pengajaran kita, menjadi jalan ni yang kita nak menuju ke akhirat esok, supaya kita jadi terang ataupun jadi cuci hidup dunia nak menuju ke akhirat lagi datang. Itulah panggil limardatillah, keredaan Allah Subhanahu taala. Tak ada kerana lain dak. Tak ada kerana lain dak. Hari ni kita sama-sama mari muhasabah diri, jaga diri kita. Kerana kita nak mati, ibu-ibu, pocik-pocik, ayah-ayah semua, kita nak mati. Apakah selepas mati kita akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu taala? Tidak lain tidak bukan ialah amal yang soleh. Sebagai janji Allah Subhanahu taala dalam Quran dia. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada komen kali tu. Ada soalan Ustaz. Gapo? Dia tanya, ya ada orang buat adik buat, kakak jual tanah. Saya dah diberi lagi, tak beri. Bulan mana? Tapi kita tak ada itu dah. Tak ada soalan dah. Tak ada jawab pen lah, mana kita tak ada terima hak tu Ya main tu dia terima tu. Ya dah kecek malam ya. Tapi kita nak beri hak tu jadi banyak. Banyak. Banyak lah pula lagi banyak. Dan kita buka lagu tu, mari tak benda. Orang jawab soalan tu.